Okey, buku teks kamu buka muka surat. Okey, buka muka surat 138. Okey, untuk buku modul untuk buku modul PDPR tu kamu terus buka pada muka surat 100. Untuk nota-nota cikgu akan bagi nanti, cikgu bagi dalam grup. Kamu salin sahaja. Okey, cikgu fokuskan kalau ikut kandungan asas dalam yang KSSM yang cikgu dapat tu, sebenarnya kandungan asas yang ni tak masuk. Okay, dia akan lebih kepada macam mana kamu nak menyelesaikan masalah. Lepas tu apa lagi cikgu tak ingat dah. Adalah beberapa. Tapi cikgu rasa macam ini lebih asas sebenarnya. Sebab kalau kamu boleh faham graf ni, insya-Allah kamu boleh menyelesaikan masalah dan kamu boleh jawab soalan. Okay, jadi tolong fokus pada bahagian yang ini. Okay, kalau buku teks pun dia ada sebenarnya muka surat 138 dengan 139. Untuk yang ini, okey, ini adalah graf pemanasan. Hari itu kita dah masuk, kita dah bincangkan mengenai haba pendam tentu. Sampai dekat sini kita sangkut kan. Okey, host ditendang keluar daripada Google Meet masa tu. Okey, so ini cikgu ambil daripada buku modul PDPR tu. Jadi kamu boleh terus salin mana-mana yang kamu rasa kamu dah nampak dan faham pada muka surat 100 tu. Kita tengok bermula dengan LM. Jadi dia sebenarnya ada dua graf Satu adalah graf pemanasan, satu lagi adalah graf penyejukan. Okey, kita tengok dulu pada graf pemanasan. Okey, daripada graf yang ini sebenarnya dia menunjukkan kombinasi antara muatan haba tentu dengan haba pendam tentu. Okey, dekat mana yang kita nak pakai muatan haba tentu, dekat mana kita nak pakai haba pendam tentu. Kenapa cikgu tunjuk dulu graf yang ini? Sebab daripada graf yang ini nanti kamu boleh guna pakai. Okey, kamu boleh guna pakai dan kamu tahu sebenarnya bila nak pakai Q sama juga MC theta dan bila kita nak pakai Q sama juga ML. So ML ni, L ni ada dua. Satu dinamakan sebagai LF. Okay. Satu lagi adalah QMLV. So apa itu LF? Okay, LF ni sebenarnya dalam bahasa Inggerisnya specific latent heat of fusion. Okay, yang ini adalah LF. Dalam bahasa Malaysianya, muatan haba pendam tentu pelakuran. Manakala LV ni pula adalah specific heat, specific latent heat. Latent heat of vaporization. Okay. LV. Dalam BM-nya kita panggil dia sebagai haba pendam tentu penguapan. Okey, cikgu tunjukkan dahulu dekat mana yang kita nak pakai MC theta dan dekat mana yang kita nak pakai. Cikgu tulis je dulu kat sini. Nanti baru cikgu terangkan. Mana cikgu punya tadi? Udah hilang. Q dekat sini QMC theta. Sini QMLF. Sini QMC theta. Sini QMLV. Okey. Korang tengok macam mana cikgu nak tahu benda tu. Okey, sekejap bagi cikgu padam dulu benda ni. Okey. Jadi kita nak tengok kita akan mulakan dengan cipen menarik sikit. Terang sikit merah. Okey. So kita tengok dulu LM. Pada bahagian LM.
Okey, pada bahagian LM ini kita namakan sebagai keadaan ataupun fasa keadaan jirim cikgu sebut keadaan jirim. Di sini adalah pepejal. Ini sebab dia rujuk kepada air. Ini air biasa. Okey. Ini sebenarnya dah belajar ke belum dalam kimia? Dalam kimia dah belajar ke belum? Dah. Dah kan? So cikgu tak apa, kalau cikgu tak explain beria sangat, korang belajar tak dari segi yang tenaga ikatan tu? Tenaga kinetik digunakan untuk memisahkan ikatan antara molekul. Ada belajar tak benda tu? Ada belajar tak? Tak ingat. Kok senyap? Assalamualaikum. Ada belajar ke tidak? Ingat. No. Okay, tak apalah. Okay, so dekat sini LM ini adalah fasa kita panggil sebagai fasa pepejal. Okay, pepejal. Kalau air, pepejal maksudnya ais lah. Okay, dekat sini ais batu tu. Jadi ais batu ni tadi kita akan bagikan haba. So kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di sini dia kata ais negatif 10 darjah Celsius. Daripada negatif 10 darjah Celsius ni kita akan mula panaskan dia. Kita bagi pemanasan. Untuk lengkung pemanasan. Ini adalah graf ni sebenarnya dinamakan sebagai lengkung pemanasan ataupun graf pemanasan. Bila kita kata pemanasan, maksudnya di sini berlakunya proses penyerapan haba. Haba diserap. So bila kita kata haba diserap, sekejap ya. Kejap. Mana pula cikgu punya mic ni tadi. Okey. Mana ke tadi? Haba diserap. So bila kita kata haba diserap, bermaksud akan ada peningkatan suhu dalam proses lengkung pemanasan ni tadi. Dari negatif 10 darjah Celsius. Sekarang kita tengok dekat sini ya. Negatif 10 darjah Celsius. Di sini adalah fasa pepejal. Sekarang kita panaskan kiub-kiub ais tu tadi. Apabila kita panaskan kiub ais, apa yang terjadi? Ais ini tadi, pepejal ini tadi, dia akan menyerap haba. Sini akan ada proses penyerapan haba. So kalau kamu tengok dekat kotak LM tu dari segi haba, haba dia tulis kat situ, kita kata dekat sini muatan haba diserap. Haba diserap dan sewaktu proses haba diserap akan ada peningkatan suhu. So bila ada peningkatan suhu, tetapi dia peningkatan suhu dia baru dia tak berubah lagi. Dia masih lagi dalam bentuk pepejal. Disebabkan ada peningkatan suhu tetapi tidak ada lagi perubahan keadaan jirim, dalam erti kata lain dia masih lagi dalam bentuk pepejal. So di sini kita katakan berlakunya muatan haba tentu. Dan haba yang diserap ni kalau kita kira, kita akan pakai rumus Q sama juga MC theta. Sebab apa kita pakai MC theta? Sebab berlaku, dekat sini berlaku perubahan suhu. Kita tengok dekat sini. Sini daripada negatif 10 darjah Celsius dia jadi 0 darjah Celsius. So sini menunjukkan perubahan. Itu sebab cikgu tandakan pada bahagian LM ini tadi Q sama juga MC theta.
Bila sampai pada proses MN, okey, kita nak tengok dari kita tengok dulu LM. Apa jadi pada tenaga kinetik molekul? Yang ni yang korang belajar dekat dalam kelas kimia kan. Okey, ini kalau pepejal. Rapat ni tadi. Okey. Kalau tidak, asalnya molekul-molekul pepejal ni dia bergetar sikit aja. Okey. Tetapi bila dia menyerap haba, macam kamu lah duduk dalam kelas yang panas, mulalah nak cari angin kan, berjalan sana, berjalan sini. Itu diri kamu tu lah molekul tu. Kamu tengok, alamak, katalah kalau kamu berasak-rasak kan, sempit, kamu mulalah, alamak, panaslah. Okey. Jadi apa jadi dari segi tenaga kinetik ini tadi? Tenaga kinetik akan bertambah. Okey. Dia mula bergetar dengan lebih kuat. Okay, tapi dari segi bentuknya L dengan M tadi masih lagi dalam keadaan pepejal. Okay, sampai dekat MN, sampai dekat MN ni tadi, kita mula nampak pembentukan air. Ini sampai pada MN. Kita dah mula nampak pembentukan air. Okay, pada masa ini, haba masih lagi diserap, tetapi haba itu digunakan untuk memutuskan ikatan-ikatan molekul. Bila kita kata memutuskan ikatan-ikatan molekul, kedudukan molekul dah mula jarak-jarak. Kalau jarak-jarak ni maksudnya apa? Ini adalah cecair. Okey. Mn. Dan jadi kalau Mn ini tadi disebabkan tiada perubahan suhu. Kita kata tak ada perubahan suhu. Tiada perubahan suhu. Haba digunakan untuk apa? Haba diserap untuk memutuskan ikatan molekul dalam bentuk pepejal tu tadi. Okey, diserap untuk atau kita kata melemahkan ikatan antara molekul. Okey, dia melemahkan, lepas tu terputuslah ikatan molekul, maka dia dah boleh mula bergerak. Jadi bila tidak ada perubahan suhu, di sini kita namakan dia sebagai haba pendam tentu pelakuran. Dekat sini haba pendam tentu pelakuran. Okey, haba pendam tentu pelakuran dibebaskan ke diserap? Diserap. Sebab pemanasan dia akan menyerap haba. So, haba kiraan dia kalau kita nak kira apakah nilai haba dia, pakai ml. Sebab apa kita pakai ml ni tadi? Sebab tidak ada peningkatan suhu. Kita tengok dari M ke N, suhu dia tetap sama. Suhu adalah malar. Jadi kalau kat kotak tu kan ada tulis suhu dekat situ kan, kotak MN tu. So suhu kita katakan kamu boleh tulis sama ada suhu berada dalam keadaan malar atau tetap atau tidak berubah. Okay, ini untuk suhu pada bahagian MN ini tadi. Dan apakah bentuk dia? Bentuk dia pada M ni dia masih lagi pepejal. Lepas dia langkau dia sikit daripada M ini, maknanya dekat antara MN ini, ni antara MN. Antara MN dia adalah pepejal dan air. Kamu nak tahu besok kamu ambil ais batu, kamu biarkan dalam cawan, letak dekat panas. Dan kamu jangan cawan yang legap tu, cawan yang sinar boleh nampak dalam tu, kamu tunggu. Mula-mula dia memang akan ais batu dia dulu. Dah dalam beberapa minit nanti baru kamu akan nampak, oh dia dah mula berair. Itulah berair itulah kita namakan sebagai pepejal dan air pada proses MN ini tadi. Sampailah kamu dah tunggu sampai petangnya, kamu akan nampak dia berada dalam N. Maksudnya apa? Dia dah bukan lagi pepejal, dan air, tetapi dia telah jadi air sepenuhnya.
Okey, jadi sini dah jadi air sepenuhnya. Sampai dekat sini, dekat air ini tadi, sekarang kita dah ada dalam keadaan cecair. Yang ini nak salin ke? Tak payah salin lah kot ya, yang ini. Sebabnya nanti cikgu bagi nota, boleh? Boleh ke? Boleh. Okey, faham ke? Laju sangat ke cikgu ajar yang lain? Faham. Faham kalau tak faham bagi tahu tau. Nanti takut cikgu syok sendiri. Okay, so yang ini cikgu padam lah. Tak payah padam dululah sini. Okay, boleh nampak lagi. Sekejap ya. Okay. Okay, so sekarang kita tengok dekat N. N ni tadi air ni kita panaskan lagi. So bila dipanaskan pada waktu ini, bila kita panaskan sama kamu bayangkan kamu tengah masak air. Okay, kita buat bayangan ni macam tu je, senang. Kamu tengah masak air. So bila kamu masak air, sebelum dia kamu nak nampak steam yang keluar daripada apa tu, cerik air tu, cerik elektrik kamu tu, kamu akan rasa panas je dulu. Katalah kamu start masak kan, saja celup, lepas 5 minit saya celup, panas. Panas tapi tak nampak lagi yang tu, yang steam tu tak nampak lagi kan. Okay, so dekat sini apa yang kita boleh katakan ialah dekat sini sini tadi, pada N ini tadi. Okay, di sini dia mula nak mendidih. Tapi dia mula nak mendidih. Tapi dia tak mendidih lagi lah sebetulnya. Dia baru nak mendidih dekat sini. Steam kita tak nampak lagi. Dalam erti kata lain, tidak ada sebarang perubahan keadaan jirim pada titik N. Dari titik N sampailah titik O ni tadi. Okay, dari titik N sampai titik O, kita tak nampak lagi sebarang perubahan jirim. Kita masih lagi nampak dia dalam keadaan air. Tetapi macam cikgu cakap tadi lah, kamu bubuh air paip dekat dalam cerik. Okay, lepas tu kamu panaskan. Kalau di pertengahan jalan ni, lepas 5 minit kamu saja celup tangan kamu, kamu akan rasa dia lebih panas daripada keadaan mula-mula. So di sini kita kata ada peningkatan suhu tetapi tiada perubahan keadaan jirim. So pada NO ini tadi, pada NO ni muatan haba tentu diserap ke ataupun haba pendam tentu yang diserap? Cikgu tanya itu je sekarang. Pada NO ni, tadi cikgu dah explain dari sini sampai sini kan. Dia ada ulang balik proses tu. Beza dia dan cikgu adalah pada NO ini, pada NO ini adakah haba pendam tentu diserap ataupun haba pendam apa cikgu cakap tadi? Adakah muatan haba tentu, ya Allah? Adakah muatan haba tentu diserap ataupun haba pendam tentu diserap? Jawab. Faham tak soalan cikgu tu? Muatan haba tentu diserap. Muatan haba tentu diserap. Okey, Alia kata muatan haba tentu diserap. Kenapa kita kata? Okey, Alia dengan Fasha. Kenapa kita kata muatan haba tentu? Kenapa kamu sebut muatan haba tentu, bukan haba pendam tentu? Okey, kenapa? Yang lain ada nak tolong Fasha dengan Alia?
kenapa kita kata di sini NO ini kita kata muatan haba tentu diserap, bukan haba pendam tentu diserap. Kalau kamu boleh jawab soalan cikgu tu, maksudnya kamu memang dah faham. InsyaAllah tak ada masalah dah bila kamu nak jawab soalan. Cepat. Sebab apa? Sebab dia tak bertukar fasa. Amin? Fatia? Sebab dia Yana? tak bertukar Syazwani? fasa. Ada jawapan? Yes, dia tidak bertukar fasa tetapi dia bertukar apa? Suhu kan? Ada bertukar fasa tetapi ada perubahan suhu. Itu sebab dekat NO ini kita katakan dia sebagai muatan haba tentu diserap. Ada titik O ni. Tadi, titik O ni di air. Dia masih lagi air. Titik O ni. Tapi tadinya gas dan air, penghasilan gas dan air. Bila masa kita nak kata dia sepenuhnya gas, kalau kamu tengok dalam tu, kalau kamu masak atas dapur, air tu dah kering, maksudnya itu dah tukarlah kepada gas sepenuhnya. Maksudnya air ni dah tak ada dah dekat dalam periuk yang kamu nak masak air tu. Pernah jadi kan kalau terlupa tiba-tiba tengok, alamak, cherry kering. Yang pakai manual, pakai elektrik tu tadi. Masak atas dapur kan. Tengok kering. Okey, masa itu dah berubah kepada gas sepenuhnya. Tetapi selagi mana ada air, tapi kita nampak steam dah membuak-buak keluar kat sini, kita namakan keadaan itu masih berada di OP. Okey, pada waktu ini perubahan apa perubahan keadaan jirim tu tadi? Daripada air, sekarang dia dah mula membentuk steam. Tapi masih lagi ada air. Okey, dekat sini tiada perubahan suhu. Maka dekat OP kita namakan dia sebagai haba pendam tentu diserap. Okey, itu sebab dekat sini Q sama juga ML. Sampai dekat sini jadi balik Q sama juga MC theta. Okey, ni yang kamu nak kena faham. Okey, nampak keadaan pepejal, sepenuhnya pepejal, peningkatan suhu MC theta. Bila kita dah nampak ada air campur ais batu, Q sama juga ML. Bila kita tengok air sepenuhnya, tapi kita ada rasa makin lama makin panas, Q sama juga MC theta balik. Lepas tu Q sama juga MLV balik. Okey, graf penunjukan pun sama sebetulnya. Cumanya graf penunjukan kita akan sebut haba dibebaskan. Okey, itu je beza dia. So kalau kita sebut muatan haba tadi, muatan haba tentu dibebaskan. Muatan haba pendam tentu dibebaskan. Dekat sini graf pemanasan kita sebut muatan haba tentu diserap. Haba pendam tentu diserap. Okey, graf penunjukan kita sebut dibebaskan. Okey, yang ini nanti cikgu bagi nota lah. Dia sama juga. Okey, PQ. PQ ni cikgu tanya ni je. Nak tengok korang faham ke tak faham. Ingat yang ini kalau MC theta maksudnya C tu adalah
Ini adalah muatan haba tentu. Okay. Yang ini L, Q per M. Ini adalah haba pendam tentu. Okay, cikgu tanya. PQ. PQ rumus nombor 1 ke rumus nombor 2? Sebut 1 atau 2 je. PQ. Rumus 1 ke rumus 2? Tengok PQ. Rumus 1 ke rumus 2? Cepat jawab. Cikgu, tak apa, boleh live kelas. Minggu depan cikgu buat hari Selasa. Tak apa. Cikgu faham ada tuition. Tinggal 5 orang. Fasha, Alia, Amin, Erna. Tadi ada 11 orang. Cepat. Pakai rumus 1 ke rumus 2? 1. Ya, betul. Rumus 1. Okey. Benda paling senang cikgu bagilah tips paling senang kalau kamu nak ingat. Kamu nampak graf tu cerun je. Tak kisahlah dia cerun menurun ke, dia cerun menaik ke. Dia duduk dekat sini ke, dia duduk kat bawah ke. Cerun. Mencerun. Ni mencerun. Ini pun mencerun. Ni. Kamu tengok dia mencerun je pakai rumus MC theta. Maknanya kita pakai dan kita tengok kita akan sebut muatan haba tentu diserap atau dibebaskan. Ikutlah. Kalau penyedukan dibebaskan. Kita sebut muatan haba dibebaskan. Okey, kalau dia mendatar je macam ini. Ni mendatar. Graf ni mendatar je. Terus ingat pakai Q sama juga ML. Itu je tips paling senang. Mencerun Q sama juga MC theta. Kalau mendatar Q sama juga ML. Sekarang kita nak tengok. Ni nanti nota cikgu akan bagi. Yang ini. Kita ambil sikit yang ni nak tengok macam mana kamu jawab kalau kita nak jawab. Latent heat of vaporization. So bila dikata ada latent heat of vaporization, bermaksud dekat sini vaporization tadi apa? Haba pendam tentu pelakuran. Selagi namanya haba pendam tentu, bukan muatan haba tentu. Selagi mana namanya adalah haba pendam tentu, tidak ada perubahan suhu. Tiada perubahan suhu. Jadi haba diserap untuk apa sebenarnya? Dekat sini kita nak tengok haba diserap untuk apa? Agak-agaknya haba diserap untuk apa? Tadi cikgu ada sebut perkataan tu. Kamu boleh rujuk kepada muka surat 138. Haba diserap untuk apa? Vaporization ni maksudnya sama ada berlakunya peleburan ataupun berlakunya pembekuan. Terbalik daripada peleburan adalah pembekuan. Apabila cecair mendidih, haba diserap untuk ada dua perkara yang dia akan buat. Yang pertama adalah dia akan digunakan untuk memutuskan ikatan. Memutuskan ikatan. Siapa ada masuk? Mana si Danish ni? Dia hilang balik. Memutuskan. Mana tadi? Digunakan untuk memutuskan ikatan antara molekul. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan membuat kerja untuk mengatasi tekanan atmosfera apabila wap air mengembang ke atmosfera. Yang ini nanti cikgu bagilah dia punya nota tadi
Okey, itu yang sebetulnya haba diserap untuk memutuskan ikatan antara molekul, dan satu lagi dia melakukan kerja untuk mengatasi tekanan atmosfera. Iaitu nanti cikgu bagi nota dia. Okey, yang paling penting kat sini kita nak tengok ni aktiviti 3. Okey, sekarang tengok yang ni. Membanding dan membincangkan nilai haba pendam tentu pelakuran ais dan lilin. Okey. Dan haba pendam tentu penguapan air dan minyak. Kita nak tengok yang aktiviti 3 ni tadi. Bandingkan haba pendam tentu pelakuran bagi ais dan lilin. So macam mana kita nak jawab kalau ada soalan yang macam ni? Bila dia kata bandingkan haba pendam tentu, kamu kena nyatakan yang mana satu lebih besar. Adakah haba pendam tentu ais lebih besar daripada lilin ataupun sebaliknya? Okey, mana satu yang lebih besar? Ais ke lilin? Dia suruh bandingkan. Bandingkan haba pendam tentu pelakuran bagi ais dan lilin. Siapa yang lebih besar? Ais. Okey, ais. So, haba pendam tentu pelakuran bagi ais lebih besar daripada lilin. Tapi kamu tulis proper lah. Okey, kalau dalam exam. Okey, haba pendam tentu pelakuran ais lebih besar daripada lilin. Jangan buat macam ni. Okey, nyatakan perbezaan antara ais dengan lilin dari segi kekuatan ikatan antara molekul. Okey, kalau tengok dekat sini, disebabkan haba pendam tentu pelakuran ais ni lebih besar, maksudnya dia memerlukan haba yang lebih banyak untuk diserap berbanding dengan lilin. Dia haba pendam tentu ni sama macam muatan haba tentu. Lagi besar kalau muatan haba tentu kena banyak, kalau muatan haba tentu besar, maksudnya dia perlukan haba yang lebih banyak untuk meningkatkan suhu kan. Jadi kalau haba pendam tentu pelakuran dari segi ikatan molekul, disebabkan dia ni haba pendam tentu pelakuran dia adalah besar, bermaksud dari segi ikatan dia lebih rapat dan lebih kuat. Dia nyatakan dari segi kekuatan ikatan antara molekul. Jadi kita boleh katakan susunan antara molekul air, antara molekul air lebih rapat daripada lilin. Maka ikatan antara molekul air lebih kuat berbanding lilin. Okey. Ini kalau kita nak nyatakan dari segi perbezaan, kamu kena sebut yang pertama tu dari segi susunan dan kedua baru kita nyatakan ikatan mana yang lebih kuat. Samalah juga macam ni. Jawapan dia nanti akan jadi samalah dengan yang ni. Ingat ya, semakin besar haba pendam tentu bermaksud semakin rapat molekul tu tadi. Semakin rapat molekul dan juga semakin kuat ikatan antara molekul berbanding dengan bahan yang selainnya. Contoh dekat sini. Kita ada air, minyak terpentin dan minyak petrol. So, soalan cikgu. Yang ni korang mesti boleh jawab kan? Kalau dia suruh bandingkan air dan minyak petrol, so kita boleh kata minyak petrol, haba pendam penguapan minyak petrol lebih besar daripada air. Sebab boleh nampak dekat sini. Ya ke lebih besar daripada air ni?
3.49 kali 10 kuasa 5. Siapa lagi besar? Siapa lagi besar ni? Cikgu kata ni pula. Air lebih besar kan? Betul tak? Silap cikgu kata tadi 2.26. Air lebih besar daripada minyak petrol. Jadi kalau kita nak nyatakan dari segi perbezaan, bila dia dah sebut dah dekat sini, dia suruh nyatakan dari segi perbezaan tu dekat mana? Pen cikgu mana? Dekat mana? Dari segi kekuatan. Dia dah sebut dah. Kamu kena nyatakan dari segi kekuatan ikatan antara molekul dan jarak pemisahan antara molekul. Yang mana satu mempunyai kekuatan ikatan antara molekul. Kalau kita nak bandingkan dengan soalan dia ni macam tak apalah, dua-dua pun minyak kan. So, yang mana kekuatan ikatan paling kuat? Adakah air, minyak tu peti ataupun minyak petrol? Dari segi yang pertama kita nak tengok kekuatan ikatan. Yang mana satu lebih kuat? Ini ke ini? Cepat. Yang mana satu? Korang nampak tak apa yang cikgu share? Ada. Mana satu? Air ke, minyak tu peting ke, minyak petrol? Yang mempunyai kekuatan ikatan yang paling kuat. Air. Okey, Amir dah jawab air. Okey, so air mempunyai kekuatan ikatan antara molekul yang lebih kuat berbanding dengan minyak. Okey, sekarang jarak pemisahan. Jarak pemisahan mana yang lebih kuat? Jarak pemisahan yang mana? Okey, sama juga. Okey, betul, air. Alright, jadi kita nak terus lompat kepada soalan. Okey, latihan tak ada dah sangat. Okey, latihan. 15 minit lagi. Okey, jika 2 kilogram ais cair, kita ada sini M. Okey, dan sini adalah Q. Tenaga haba dibekalkan, berapakah haba pendam tentu ais? Soalan cikgu, kita nak pakai Q MC theta ke kita nak pakai Q sama juga ML? So kalau kamu tengok pada muka surat 101 tu, menyelesaikan masalah berkaitan haba, kamu tengok dekat situ dia bagi dalam kotak tu Q sama juga MC theta, Q sama juga ML dan satu lagi Q sama juga PT sama juga ML. Okey, rumus 1, rumus 2, rumus 3. Nak pakai yang mana satu untuk jawab soalan 1? Mana satu? Satu. Sebab apa? Allah, ini soalan senang sangat kan? Dah tentu-tentu dia tanya berapakah haba pendam tentu ais. Satu Q sama juga MC theta. Sayang, dia dah sebut dah dekat situ. Haba pendam tentu ais. Haba pendam tentu apa dia punya simbol? L. T ini adalah muatan haba tentu. So rumus yang kita kena pakai sebenarnya adalah 2. Yes Fasha, kita pakai rumus 2. Jadi daripada Q sama juga ML, sebab Q dia dah bagi, M dia dah bagi, dia suruh cari L. L sama juga Q per M. So berapa Q? 452,000 Joule. Berapakah M? 2 kg.
So kamu pun kira dapatlah. Apa yang ni kita dah kira siap sebab kita nak cepat kan. Dapatlah 226,000 joule per kilogram. So ini adalah unit bagi haba pendam tentu. Okay, next soalan. Sebuah pemanas elektrik membekalkan haba pada sebuah pemanas elektrik membekalkan haba pada kadar 50 joule sesaat. So, kita ada haba 50 joule sesaat kepada bekas mengandungi cecair. Cecair itu mencapai takat didihnya dan dibiarkan mendidih selama 2 minit. Masa kita ada 2 minit. Kita tukarkan siap-siap kepada saat. 2 kali 60, 120 saat. Jisim cecair hilang sebanyak 40 gram. 40 gram. Cikgu tukarkan siap-siap kepada kilogram. Okay. 0.04 kilogram. Berapakah nilai haba pendam tentu pengawapan bagi cecair itu? So, di sini, ingat tak hari Selasa hari tu, hari Selasa Isnin, yang ada gambar, mana dia? Bukan yang ini. Mana cikgu punya hari tu? Sekejap ya, cikgu nak tunjuk tu tadi. Muatan haba pendam tentu. Dia sama je dengan kaedah yang ni. Mana gambarnya? Allah, cikgu tak ingat mana cikgu letak. Bukan ini bukan nota. Alah, cikgu tak ingatlah pula mana tah. Yang inilah yang ni yang dia ada buat, yang gambar ini tenaga elektrik. Sini tenaga haba. Ini muka surat. Kamu tengok kamu punya modul tu. Muka surat 91. Penukaran tenaga. Okey. Kalau dekat muka surat 91, kita pakai MC kita sebabnya dia melibatkan perubahan suhu. Tetapi dekat sini sebab tiada perubahan suhu, dia tak sebut pun pasal dibiarkan mendidih, ada perubahan suhu sekian-sekian. Tak, dia cuma cerita pasal jisim cecair hilang sahaja. Lepas tu dia cakap haba pendam tentu pengawapan. Okey, kenapa jisim cecair itu hilang? Maksudnya sewaktu proses pendidihan tu dia telah mencapai satu tahap di mana air ini mula ditukarkan dalam bentuk gas. Maksudnya apa? Steam. Bila kita kata air mula ditukarkan dalam bentuk gas, steam, so air masih ada, kita masih lagi nampak air, cumanya sekarang air tu dah susut dekat sini, maksudnya dah start kering. Pada masa yang sama kita nampak steam. So kalau ini dia punya proses dekat mana? Nampak water and gas. Dia mendata. So bila mendata, dia melibatkan haba pendam tentu. Okay, haba pendam tentu. Jadi dekat sini ada perpindahan tenaga haba. Daripada mana? Daripada tenaga elektrik kepada tenaga haba. Dan tenaga elektrik ni bila dipindahkan nilai dia sama. Apakah rumus bagi tenaga elektrik? Dia dah bagi dah pun dekat buku surat 101 tu, rumus dia dah bagi dah. Kalau tenaga elektrik, tenaga elektrik, rumus dia adalah Q sama juga PT. Manakala tenaga haba dalam kes ini adalah haba pendam tentu. Okey, dekat sini adalah ML. So soalan suruh cari L.
kita dah boleh carilah. PT sama juga ML, L sama juga P darab T per M. So, P berapa nilai kuasa dia? Dia ada bagi tahu ke nilai kuasa dia? Tengok kat situ ada ke bagi tahu nilai kuasa dia? Tak perlu pun cerita nilai kuasa dia pun kan. P, ya ni. 50 joule sesaat kat sini. Ni P kuasa. 50 joule sesaat. Okay. Masa kita dah cari 120 saat. Nampak sesaat dengan saat kita dah boleh potong dekat sini. Dan nilai M dia adalah 0.04 kilogram. So kita dapat jawapan dia 100. Kita terus tukarkan dia. Biasa kalkulator dia akan bagi terus macam ni ya. Kuasa 5 joule per kilogram. Itu. Okay. Yang ini pula soalan dia. Nombor 5. Kita tengok soalan nombor 5 ni. 0.5 kilogram air pada suhu 30 darjah Celsius. So kita ada jisim 0.5 kilogram. Okay. Dipanaskan sehingga semuanya bertukar ke steam. Bila dia kata bertukar ke steam, apakah suhu pada steam? Suhu steam ni apa? Maksudnya suhu steam ni dah pendidihan lah. Suhu steam ni berapa? Siapa tahu? Suhu steam. Steam ni kalau dah air, steam maksudnya suhu paling tinggi air berapa? 100 Celsius. 100 darjah Celsius. Maksudnya dekat sini ada peningkatan suhu tak? Ada peningkatan suhu tak dekat sini? Ada kan? Sebab mula-mula tadi suhu awal dia adalah 30 darjah Celsius. Jadi suhu air sebab dia kata semua dah tukar jadi steam. Maksudnya air ni dah kering kontang. Okay. So semua dah jadi 100 darjah Celsius. Dekat sini ada berlakunya perubahan suhu sebanyak 70 darjah Celsius. Berapakah haba yang dibekalkan itu? Jadi kita nak tengok berapakah haba yang dibekalkan itu. Berapakah nilai Q? Macam mana kita nak cari nilai Q tu tadi? Okay. So Q ni kalau ikut macam kalau kamu jumpa macam ni, kamu terus ingat graf dia senang, habis cerita. Kita mulakan terus pada suhu 30 darjah Celsius. Okay, 30 darjah Celsius mula-mula dia air. Kat sini. Okay, mula-mula dia adalah air. Okay, sini air. Lepas tu sini jadi steam. 100 darjah Celsius. Haba pendam tentu pengawapan air. So katalah sini A, sini B, sini C. Dekat sini apa? Sini air. Sini jadi air tambah steam. Lepas tu baru dia jadi steam sepenuhnya kat situ. Okay, ni air. Suhu air 30 darjah Celsius. Dia lepas tu dia start panas sampailah dekat B, titik B ni. Mula dah ada steam. Dekat sini dah jadi capai 100 darjah Celsius. So sini cikgu cakap apa? Kalau serong aja Q sama juga MC theta. Mendatar ni saja Q sama juga ML. So kalau kita nak cari berapakah keseluruhan haba yang dibekalkan untuk dia jadi steam yang sepenuhnya, Q sama juga Q1 tambah Q2. Kat mana Q1? Sini Q1. Sini Q2. Tak apa. Kalau rasa tak faham lagi, nanti kamu boleh tengok video ni. Cikgu akan hantar video ni nanti. Dia satu lagi nak faham kena buat. Itu aja. Nak faham kena buat. Nanti cikgu suruh buat yang mana, minggu depan kita bincang. Okay, Q1. Ni. Q1 MC theta.
ml. Okay, bawa lah ke mana ml. So kalau ikut dekat sini, ini sepunya. Matematik kita panggil sepunya kan. M C theta tambah L. Okay. Jadi 0.5 darabkan C 4200. Alamak, tak cukup. Kita buat kat sini lah. Okay. M tadi 0.5 darab C 4200 darab perubahan suhu 70 darjah Celsius tambah dengan L. Ni 2.26 kali 10 kuasa 6. Okay, katakanlah kalau kamu takut nak buat takut salah bila darab macam ni kan. Boleh buat satu lagi cara. Kita asingkan siap-siap. Okay, macam mana kita nak asingkan tu? Okay, asingkan Q1 MC theta tadi 0.5 darab 4200 darab 70 darjah Celsius. Okay, dapat 147,000 Joule. Q2 sama juga ml 0.5 darab L 2.26 kali 10 kuasa 6. So dapat jawapan dia 1130 Joule. Jadi jumlah haba yang dibekalkan pada keseluruhan proses ni tadi adalah Q, tambahlah 2 ni. Ini tambah ini. Okay, nak salin dulu ke ini? Ini dah salin dah? Latihan ini. Ni dah salin ke belum? Okay, salin ni dulu. Ataupun nanti kamu boleh pause je video ni. Kamu salin supaya faham. Jadi cikgu nak kamu cuba buat dulu. Okay, kena cuba buat. Suka tak suka kena juga cuba buat. Okay, untuk bahagian latihan 1 ni. Okay, latihan 1. Nombor 1 cikgu dah tolong jawabkan. Okay, tengok pada muka surat 102. Nombor 2 pun cikgu dah tolong jawabkan. Okay, kamu jawab soalan 3, 4, 5 dan juga 7. Soalan 7 ni sama dengan soalan 6 yang cikgu bagi contoh tu. Soalan 3, 4, 5 ni sama dengan soalan nombor 2, contoh yang cikgu bagi tu. Okay, cuba buat dulu minggu depan. Macam kalau ni cikgu pilih hari Selasa lah. Minggu depan, Selasa kita buat awal sikit pukul 8.30 malam sampai 9.30 malam. Okay, boleh? Boleh ke? Boleh. Boleh. Kan pukul 9, 10 takut ada yang dah pening-pening yang tidur. Okay, insyaAllah boleh. Okay. Terima kasih sebab hadir kelas malam ni. Kalau boleh war-warkan pada kawan-kawan kamu yang lain. Okay, pujuklah supaya masuk kelas. Ingat satu je, cikgu tak boleh bantu kamu melainkan kamu bantu diri kamu sendiri. Okay, so jumpa minggu depan untuk tutorial pukul 8.30 malam hari Selasa. Okay, terima kasih. Okay, sama. Danish, lupa lah cikgu nak tanya. Apa tu, kamu kan tak ada buku tu kan? Cikgu. Okay, yang sebelum ni dah dapat kan cikgu hantar? Yang ni nanti cikgu hantar untuk kamu print Okay, terima kasih. Okay.